Okay guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kembali pada chapter 1 untuk topik 1.3.2 Identify common type of social engineering. So sebelum ni kita tengok attacker menggunakan tools untuk mereka melakukan serangan. Kita sekarang nak tengok juga attacker menggunakan kemahiran lain yang mana yang dia boleh lakukan untuk membuat serangan juga. So ini dipanggil social engineering. Bagaimana dia nak membuat serangan melalui social. Okey. Ada banyak kaedah dalam social engineering. Antaranya yang kita nak tengok adalah 3 sahaja: pretexting, phishing and vishing. Okey, apa beza, apa yang mereka buat dengan 3 benda ni? So mula-mula kita kenal dulu apa itu social engineering. Social engineering ni adalah menggunakan teknik mungkin verbal ataupun teks ataupun adverts untuk mereka mengambil tarikan kepada mangsa dia. So kalau kita tengok kat sini, social engineering is a person who is able to gain access to equipment, maksudnya itu target dia, or a network by tricking people, maksudnya dia menggunakan helah. Helah macam mana? Helah menggunakan kaedah komunikasi people into providing the necessary access information. Maksudnya dia menggunakan helah komunikasi. Dalam komunikasi tak kisah menggunakan ayat ataupun menggunakan perkataan ataupun menggunakan iklan, supaya dia boleh access, dia boleh dapatkan masuk ke equipment, alat ataupun rangkaian yang dia nak serang. Okey. So kita tengok type of social engineering yang kita pilih. So dia ada 3. So yang pertama phishing, yang mana yang paling common sekali, yang paling biasa sekali digunakan. Yang kedua pretexting, lebih tertumpu kepada target. Yang ketiga vishing. Vishing ni dia macam umum juga, tapi tak dia macam phishing tapi dia umum sedikit. So yang pertama phishing. Phishing is the most common type of social engineering, yang paling banyak orang guna. Kalau kita tengok phishing ni scam. Okey, yang banyak kita kata scam. Scam yang pakai telefon. Sebenarnya banyak lagi guna phishing ni, kaedah phishing. At a high level, most phishing scam and over to accomplish 3 things. Maksudnya phishing ni dia nak tengok 3 benda. Dia nak 3 benda. Yang pertama, dia nak dapatkan personal information, macam nama, macam address, macam social security number, bank card, okay, credit card, nombor security card. Okay, itu yang dia nak. Yang kedua, use shortened or misleading link that direct user to suspicious website that host phishing landing page. Maksudnya yang ni dia guna kaedah mendapatkan maklumat secara terus daripada mangsa, tapi dia menarik ataupun membuat mangsa tertarik untuk masuk ke page web dia supaya menyerahkan maklumat tu. Okey. So yang ketiga, incorporate threats, fear and sense of urgency to manipulate the user into responding quickly. Tujuan ketiga, dia nak wujudkan rasa takut, rasa gelabah, rasa panik, rasa terancam. So macam most of the case lah yang kita biasa dengar, dia nak suruh mangsa-mangsa dia terus buat respon. Bila dia wujudkan senario situasi tu, dia teruskan pancing mangsa dia supaya terus memberi respon kepada apa yang dia nak. Contoh yang kita selalu dengar, ada operator call, kita dapat laporan yang kita ada kemalangan langgar lari pada sekian-sekian hari di satu tempat yang mana kita tak pernah pergi, yang mana kita tak pernah bawa kereta tu. Tiba-tiba dia memancing kita mengatakan kita melakukan pada sekian-sekian situasi, dan dia menyambungkan kepada
polis nak memberikan situasi itu lebih real. Polis yang dikatakan sebagai polis yang sebenarnya menyamar, jadi dia membuatkan kita rasa macam betul-betul dalam situasi yang sebenar. Sebenarnya dia mencipta situasi itu. Itu yang kita kata scam. So, pretexting. Macam mana pretexting berlaku? Merriam-Webster memberi maksud pretexting as a practice of presenting oneself as someone else in order to obtain private information. Pretexting ni lebih kepada menyamar menjadi seorang yang seorang mangsa tu kenal. Contohnya dia nak menyerang satu syarikat A. Dia lebih pretexting ni lebih kepada nak mendapatkan maklumat di yang lebih besar, habuan yang lebih besar. Soalan macam kalau satu syarikat tu dia nak syarikat A mempunyai capital yang besar, dia nak serang syarikat yang besar ni, dia perlu menjadi satu watak yang orang-orang dalam syarikat tu atau mangsanya yang berada dalam syarikat tu dia kenal. Jadi dia mesti menyamar dan dia mesti ada maklumat. It is more than just creating a lie. It has cases. It can be creating a whole new identity and then using that identity to manipulate the receipt of information. So dia akan buat satu penipuan yang mangsa sehingga tidak dapat mengecam ataupun tidak dapat rasa macam betul keadaan dia tu, sebab dia kena tahu situasi syarikat tu. Pretexting can also be used to impersonate people in certain job and role that they never themselves have done. Kadang-kadang dia nak dia boleh cipta situasi tu macam seolah-olah kawan tu pun rasa macam dia buat, sebenarnya tak buat benda tu. Itu pun salah satu juga pretexting punya teknik, tapi lebih kepada nak menyerang mangsa yang identiti yang di sebuah syarikat yang besar. Pretexting is also not one size fit all situation. Maksudnya bukanlah semua benda yang dia boleh test dekat situasi tu. Contoh syarikat tu, kalau syarikat tu dia tahu kaedah yang akan diserang, so bersedia, maksudnya dia kena cari pula kaedah yang lain untuk menyerang. As social engineer, we have to develop many different pretexts over their career. All of them will have one thing in common: research. Maksudnya dia akan study dulu. Dia akan tengok syarikat tu apa yang dia boleh manipulatekan. Dia akan cari dari segi politik ke, dari segi ekonomi ke, dari segi administration ke, dari segi productivity ke, dia akan cuba cari. Okay. Good information gathering technique can make or break a good pretext. Maksudnya syarikat yang bangsa ni kalau nak diserang, dia kena dapatkan maklumat yang betul dalam menerima panggilan ataupun serangan tersebut. Dia tak kisah bukan panggilan saja, tapi mungkin dia boleh hadir dalam bentuk individu ataupun dalam bentuk panggilan. Dia boleh menyerang dalam apa bentuk, tapi bila diserang syarikat tu mesti dalam keadaan maklumat yang penuh. Maksudnya dia akan kalau dia tak ada maklumat tu, dia kena dapatkan maklumat tu supaya dia confirm apa yang dia lakukan tu dia dalam sebenarnya menipu. So sebab bila menyerang syarikat besar ni, tekniknya pun agak licik. Being able to mimic the perfect tech support is useless if your target does not use outside support. Okay, maksudnya kalau penyerang tu, kalau dia tak ada bantuan daripada luar untuk melakukan pretext yang bagus, dia hanya menggunakan teknik dia saja, kemungkinan besar memang dia takkan berjaya lah. Sebabkan syarikat tu ada maklumat yang lengkap. Last sekali kita tengok phishing. Macam lebih kurang sebab dia sejenis yang sama, cuma teknik saja yang nampak berbeza sedikit. Tapi phishing ni lebih macam mirip kepada phishing, which is any type of message such as email, text, phone call
or direct chat message that appear to be from a trusted source but isn't. Okay, this goal is to steal someone's identity or money. Macam kita ambil contoh, macam kita dapat SMS kita menang daripada tandingan daripada Shell, kononnya memaparkan kita menang dalam amount yang agak besar. Siapa yang rasa macam tertarik, dia akan melakukan proses terusnya apa yang diminta oleh SMS tersebut. Tak kisah SMS ke email ke, selalunya email lagi licik lah, sebab kita kadang-kadang tak perasan dalam email tu dia ada pelbagai bentuk yang agak serupa seharian yang kita tengok dalam email. So kadang-kadang kita rasa macam itu email yang kita pernah tengok, macam email Facebook ke, email email daripada website-website yang kita selalu lawati. Itu yang menyebabkan kita agak sukar sikit. It get easier to contact more people too. Scammer can place hundred of call at a time using voice over internet protocol ataupun dipanggil VoIP technology, and can spoof the caller ID to make the call appear to come from a trusted source such as your bank. Dia teknik sekarang ni dia ada menggunakan teknologi VoIP. Sebenarnya dia tidak menggunakan telefon sebenar. Sebab tu dia agak sukar untuk pihak-pihak berkuasa untuk mengesan pemanggil-pemanggil scammer ni, disebabkan dia menggunakan VoIP ni. Dia boleh menyamar, panggilan tu dia boleh menyamar dengan nombor yang sebenar, nombor daripada bank, daripada Bukit Aman, daripada mahkamah, daripada custom dan pelbagai lagi. Dia boleh mengatakan panggilan tu daripada mereka ni. Kadang-kadang dia hanya menggunakan nombor telefon handphone saja, mobile saja, untuk membuat panggilan ni. Dia menyamar menjadi mobile number, tapi sebenarnya dia menggunakan VoIP. So kita agak macam tertipu lah, seolah dia buatkan macam panggilan tu panggilan sebenar. So sambung lagi, how to spot phishing scam. Macam mana kita nak spot, macam mana kita nak cam dia tu scam. Yang pertama, nanti korang bacalah detail dia. So, yang pertama, kita boleh cam the caller claim to represent di apa-apa saja yang badan berautoriti. Tak kisahlah dia nak jadi custom ke, mahkamah ke, tapi dalam keadaan yang mencurigakan. Custom pada hari Sabtu menjadi custom pada hari Sabtu, catat. Mahkamah pada hari Sabtu, Ahad. Dia agak suspicious, agak meragukan bila waktu-waktu yang kita dapat panggilan tu seolah-olah badan tu bekerja. Kalau kita cek, sebenarnya badan tu tak buat pun pada waktu-waktu cuti. So itu antaranya. So antaranya kita boleh cam dia cuba menyamar, dia cuba mengaku dia tu adalah daripada badan-badan berautoriti. Yang kedua, there's a frantic sense of urgency. Dia call, dia buat macam kita ni rasa macam kena buat benda tu segera. So macam dia ciptakan situasi tu jadi panik. Tiba-tiba jadi panik. Sebenarnya dia boleh settle benda tu. Benda boleh diuruskan dalam beberapa tempoh, tapi dia buatkan macam tak ada masa. So esok kena selesai, sekarang kena selesai. So itulah teknik dia yang kedua. Kita boleh cam. Yang ketiga, the caller ask for your information. Yang paling kerap, dia akan cuba correct kita punya maklumat. Dia akan cuba tanya maklumat tu. Sedangkan kalau dia tu badan berautoriti, contoh mahkamah ke, custom ke, dia ada maklumat kita. Sebab kes ataupun data yang dia dapat, selalunya dia sudah mempunyai maklumat peribadi. So kita tak perlu risau sebab dia daripada badan berautoriti. Tapi kalau scammer, selalunya dia akan cuba minta mengesahkan, kononnya nak mengesahkan maklumat. Kadang-kadang dia tak ada, dia minta, tapi kadang-kadang dia cuba kita sahkan benda yang bukan
bukan kita punya. So kita boleh cam daripada situ. Okay, last but not least, social engineering yang kita kena protect adalah bila kita dapat panggilan daripada social engineering ataupun yang paling famous dengan kalangan kita adalah scammer. Yang pertama, jangan bagi apa-apa password. Jangan bagi, yang kedua, jangan bagi ID kita ataupun nombor kad pengenalan lah, ID ni. Yang ketiga, restrict access of visitor. Kalau tempat tu, kalau dia datang, contohnya dia datang dalam keadaan fizikal, dia datang, dia nak masuk, kita kena berhati-hati dengan perwatakan yang dia bawa. Okay, so kita sambung di sini sekejap saja lagi.